Baiklah, selamat malam para pendengar Misteri Jam 12. Anda bersama saya, DJ Zari Ismail pada malam Selasa ini. Dan seperti biasa, kalau saya bertugas, mesti ada teh. Sekejap Ini bukannya apa, untuk memberikan ketenangan ketika bercerita nanti. Dan sekiranya anda ada kisah-kisah seram yang ingin diwawarkan ke udara, anda boleh hantarkan ke misterijam12@gmail.com. Atau sekiranya anda ada kisah-kisah pendek, langsung saja dikirimkan melalui khidmat pesanan ringkas SMS dengan kod KLUB, jarak nama anda, jarak kisah anda, dan hantarkan ke 72346. Dan kisah seterusnya yang akan saya bacakan ini datangnya hasil kiriman dari Lin. Dan ini adalah kisah beliau mengenai beliau sedang mengandung. Dan jangan ke mana-mana, akan saya wawarkan beberapa kiriman email di sini. Ada banyak cerita, ada yang pendek, ada yang singkat. Dan pada hari ini akan saya bacakan sebanyak mungkin untuk hiburan anda sekalian. Ingat, Misteri Jam 12 hanyalah satu hiburan semata-mata. Dan tiada sesiapa yang boleh mengakur kebenarannya. Selamat datang para pendengar Misteri Jam 12. Pada malam ini, anda bersama saya DJ Zari Ismail. Dan akan saya teruskan dengan kiriman email yang pertama. Dan kisah ini datangnya daripada seorang pendengar yang bernama Lin, bukan nama sebenar beliau. Dan mengisahkan tentang pengalaman beliau semasa sedang mengandung. Dan oleh kerana ini patinya bertujuan untuk diberikan pada DJ KC, akan saya bacakan kiriman email ini seperti mana yang beliau kehendaki. Assalamualaikum DJ KC dan juga para pendengar Misteri Jam 12. Waalaikumsalam. Saya Lin di sini ingin menceritakan kisah yang benar-benar berlaku pada saya. Dan kisah ini kira-kira pada 7 tahun yang lalu, Lin telah ke salah sebuah hospital di Singapura untuk melahirkan anak yang pertama. Dan saya telah dimasukkan ke ward yang biasa, sementara menunggu untuk dimasukkan ke ward bersalin, kerana menurut doktor, belum masanya untuk Lin bersalin. Doktor pun dah bilang bahawa saya akan dihantar ke ward bersalin hanya selepas pukul 12.30 malam. Dan sewaktu saya sedang menunggu di ward yang biasa, waktu pada ketika itu sudah pun menunjuk sudah tepat masanya, pukul 12.30 malam dah. Dan saya dihantar ke ward bersalin. Dan seperti mana yang doktor tadi telah berkata pada awalnya, tepat pada masa tersebut datang seorang jururawat yang sedang menolak kerusi roda menghampiri saya. Dan jururawat tersebut mengarahkan Lin untuk duduk di kerusi roda tersebut sambil beliau ingin menghantar saya ke ward bersalin. Dan untuk pengetahuan semua pendengar Misteri Jam 12, perasaan Lin pada saat itu agak celaru sikit. Yang pertama, Lin pelik sebab Lin lihat jururawat tu memakai pakaian seragam jururawat ala zaman dahulu, siap dengan topi kecil di atas kepala, baju dan skirt putih serta berkasut tumit tinggi. Yang hairannya, sewaktu menolak kerusi roda tersebut, jururawat itu menyanyi kesendirian. Tak kemeremang bulu rumah saya mendengarnya. Halus sekali suaranya, Casey. Dan sambil berjalan, Lin terdengar bunyi tumit tinggi yang dipakai oleh beliau. Ward bersalin pada ketika itu berada di tingkat atas, jadi kita berdua harus menaiki lift. Dan sepanjang perjalanan, Lin sempat menoleh ke arah jururawat tersebut. Lin agak terperanjat. Matanya Casey
tak lepas memandang ke arah perut Lin yang memboyak. Dan walaupun sedang menyanyi, Lin hanya mendiamkan diri dan mula beristighfar sendirian. Jururawat tersebut menolak Lin sehingga ke kawasan penghujung sekali untuk menaiki lift kargo. Dan ketika di dalam lift tersebut, Lin hanya mampu berdiam diri sambil dia sambung lagu yang telah beliau nyanyikan awal tadi. Sumpah Casey, rasa macam nak pitam pun menadah. Alhamdulillah, walaupun keadaan macam lama gitu di dalam lift, Lin sampai juga setibanya di ward bersalin. Jururawat tersebut membiarkan Lin di dalam dan beliau bersuara dan memberikan isyarat kepada Lin. Awak tunggu kat sini nanti jururawat lain datang. Sempat juga dia menoleh ke arah perut Lin buat kali terakhir, Casey, apabila dia langsung keluar daripada bilik tersebut. Dan lebih kurang 10 minit kemudian, seorang jururawat berbangsa Melayu pun masuk. Pada mulanya beliau heran. Jururawat tersebut bertanya kepada Lin, "Hai, kenapa kakak cepat sampai kat sini? Siapa yang hantar tadi?" "Tak ada, tadi ada misi Melayu yang hantar." Kakak jangan cakap main-main, Kak. Malam ni saya je yang bertugas tau. Mati-mati dia menyatakan yang dia hanya seorang saja yang ditugaskan membawa pesakit ke ward bersalin pada malam itu dan tidak ada orang lain yang bekerja. Lin sampai bertengkar sedikit dengan jururawat tersebut. Dan setelah bersalin pada malam itu, Lin bertanyakan kepada hampir kesemua jururawat di hospital akan jururawat misteri tersebut, tapi tidak sesiapa pun yang tahu atau pernah melihatnya. Dan sehingga kini, ianya menjadi satu misteri kepada saya. Sekian terima kasih kerana sudi membacakan email saya dan selamat tengah malam kepada semua. Para pendengar Misteri Jam 12 sekalian, siapakah gerangan jururawat tersebut yang telah pun pendengar kita ni yang bernama Lin mengatakan? Dan kalau tak silap saya ungkit balik apa yang telah pun diceritakan oleh beliau. Apa yang beliau nampak itu, jururawat tersebut memakai pakaian seragam jururawat sejak zaman dahulu, berbeza dengan jururawat sekarang. Dan begitulah dia muskil. Dan siapakah beliau sampai sanggup menyanyi di dalam lift melihat ke arah perut Lin yang sedang memboyak? Akan saya bacakan kiriman email yang seterusnya. Kiriman email ini datangnya daripada seorang pendengar yang bernama Kak J yang tinggal di kawasan barat Singapura. Dan kisah ini berlaku di Ang Mo Kio. Dan waktu itu Kak J masih lagi dalam pantang anak yang ketiga. Nampaknya kiriman email pada malam ini semuanya bersangkut paut mengenai wanita yang sedang mengandung. Inilah yang orang katakan angker semacam yang mana wanita mengandung ni dapat attraction ataupun dapat memikat makhluk-makhluk halus berdamping dengan mereka. Akan saya sampaikan kisah ini. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama saya Zari Ismail di Ria 897 FM dalam Misteri Jam 12. Selamat kembali pada pendengar Misteri Jam 12 di Ria 897 FM bersama saya DJ Zari Ismail pada malam ini. Dan akan saya bacakan kisah yang kedua. Awal tadi telah pun saya katakan hasil kiriman daripada Kak J yang tinggal di kawasan barat Singapura, dan kisah ini berlaku di Ang Mo Kio. Waktu itu Kak J masih lagi dalam pantang anak yang ketiga. Dan seperti banyak pendengar yang lain, kisah misteri kakak ini berlaku semasa Kak J sedang mendengar Misteri Jam 12. Assalamualaikum para pendengar Misteri Jam 12. Waalaikumsalam.
Kisah ini kakak sampaikan walaupun pada ketika itu masih dalam keadaan pantang, iaitu selepas kakak bersalin. Dah berapa kali dinasihatkan oleh suami, jangan dengar je, jangan dengar, awak tu tengah pantang, masih nak dengar misteri jam 12 juga. Namun begitu saya tetap berdegil juga. Nak dipendekkan cerita yang panjang, malam itu jam 12.30 malam, kakak mendengar MJ12 sambil berbaring di atas katil. Dan untuk pengetahuan semua, kakak ni Casey, kalau dengar MJ12 selalu menggunakan earpiece. Lebih seram. Dan lagi penting, tak diganggu oleh bunyi-bunyi sekeliling kakak. Namun begitu malangnya, gangguan pertama berlaku Casey di bilik tidur kakak. Waktu itu sedang asyik mendengar MJ12. Entah macam mana, kakak terdengar suara tangisan yang begitu sayup sekali alunannya. Dan tangisan ini kakak dengar pada kedua telinga kakak. Awalnya kakak ingat itu suara efek yang Casey mainkan. Tapi bayangkan, tangisan tersebut berlanjutan sampai ke iklan Casey. Kakak panik, berkumat kamit mulut membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Langsung terus kejutkan suami kerana alunan tangisan tersebut tak hilang-hilang. Bang, bangunlah bang. Ada orang nyanyi-nyanyi dalam telinga saya bang. Suami saya langsung berkata, kan saya dah cakap jangan dengar MJ12. Mestilah ada benda-benda gini berlaku. Taklah bang, ini suara lain bang. Dah masuk iklan, masih nangis lagi bang. Jadi anda bayangkan para pendengar misteri jam 12, dalam keadaan saya pantang anak yang ketiga, saya mendengar misteri jam 12 dan walaupun iklan sudah dimainkan, saya masih lagi mendengar tangisan ke udara. Jadi suami kakak laungkan azan di telinga kakak. Namun tak jalan-jalan juga Casey, masih terdengar tangisan tersebut. Dari jam 12.30 malam anda bayangkan. Dari jam 12.30 malam sehinggalah ke pukul 4 pagi, kakak tak boleh tidur. Dan untuk meredakan ketakutan kakak tu, suami kakak melakukan solat sunat 2 rakaat. Namun begitu, yang buat kakak terkejut, waktu suami buat rakaat penghabisan, tiba-tiba bau kemenyan begitu kuat masuk ke dalam bilik kakak. Kakak muskil sampai tanya pada suami setelah beliau selesai, awak bakar apa tadi? Kuat tahu baunya. Awak ni dah kenapa? Saya solat sunat, mana ada bakar-bakar. Saya hanya mendiamkan diri. Dan pada hari yang kedua kena kacau lagi Casey. Tapi kali ini pada jam 11 malam di dapur, dan waktu itu kakak sedang mencuci pinggan mangkuk. Yang lebih menyeramkan, suami pada ketika itu tak ada di rumah. Yang tinggal hanya anak-anak saja yang sudah tidur. Dan anda bayangkan, pendengar misteri jam 12, keadaan rumah kakak pada ketika itu sangat senyap. Bila tengah cuci itu, kakak menghadap dinding. Di belakang kakak merupakan tingkap dapur. Dan tiba-tiba sedang kakak sedang asyik mencuci pinggan, tiba-tiba terdengar belakang kakak seperti ada derayan beberapa perempuan sedang ketawa. Kakak pun tak buang masa Casey, terus masuk ke dalam bilik, tinggalkan semua. Dan pada keesokan harinya kakak minta bantuan dari abang ipar. Dan beliau menjelaskan sebenarnya ada 2 pontianak sedang memerhatikan kakak dari jauh. Tujuannya untuk berkawan dengan kakak yang sedang dalam keadaan pantang. Namun begitu, mereka tak berani dekati sebab suami kakak ni tak lepas solat 5 waktunya. Disuruhnya saya banyak bersabar
dan bertawakal sepanjang menjalani masa pantang. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan itulah kisah kedua yang telah disampaikan menerusi kiriman email daripada seorang pendengar Misteri Jam 12 yang bernama Kak J. Masa beliau sedang pantang, anak yang ketiga diganggu oleh dua makhluk halus di rumahnya sendiri. Dan bagaimana para pendengar Misteri Jam 12? Adakah anda pernah mengalami pengalaman yang serupa dengan kedua pendengar pada awalnya yang telah pun saya wawarkan cerita mereka? Kedua-duanya, satu dalam keadaan mengandung, yang lagi satu dalam keadaan pantang, dikacau oleh makhluk halus yang ingin berdamping bersama mereka berdua. Dan pernahkah anda melalui pengalaman serupa itu? Anda boleh kirimkan mungkin kiriman SMS satu kisah yang pendek sekiranya anda pernah diganggu. Dan bagaimanakah perasaan anda akan saya wawarkan di sini di Ria 897 FM. Senang saja, KLUB jarak nama anda, jarak kisah anda, dan hantarkan ke 72346. Akan saya tunggu di sini. Dan kita berehat sementara waktu sambil saya simak lagi kiriman email yang ada di tangan saya ini. Dan jangan ke mana-mana, teruskan bersama saya Zahar Ismail di Misteri Jam 12. Malam masih lagi bersama saya DJ Zahar Ismail di Misteri Jam 12. Dan pada malam Selasa ini seperti biasa, sekiranya anda ada kisah-kisah seram yang ingin diwawarkan ke udara, anda boleh hantarkan ke misterijam12@gmail.com. Atau sekiranya anda ada kisah yang pendek menerusi kiriman SMS, langsung saja dikirimkan dengan kod Club KLUB, jarak nama anda, jarak kisah anda, dan hantarkan ke 72346. Dan sekiranya pada awal tadi telah pun saya kirimkan, telah pun saya wawarkan dua buah cerita kisah seram di Misteri Jam 12. Akan saya mengambil kesempatan ini untuk membuka ruangan panggilan di bilik siaran ini 669-11897. Kami menerima panggilan anda untuk mengisahkan kisah-kisah seram anda kepada para pendengar sekalian. Hello? 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 Baiklah para pendengar Misteri Jam 12 sekalian, sekiranya anda benar-benar ada kisah yang seram ingin diwawarkan di sini, harap dapat berikan panggilan 669-11897. Dan usahlah kalau dah dapat menembusi bilik siaran tu, jangan letaklah. Hello? Baiklah, akan saya teruskan dengan kisah yang ketiga di sini. Dan kisah ini sebenarnya telah pun dimuat naikkan di blog utama Misteri Jam 12. Anda boleh google ya, mencari blog ini. Dan baru saja dimuat naikkan pada Jumaat lepas. Dan saya difahamkan bahawa ada setengah pendengar Misteri Jam 12 ini tak melungsuri internet untuk membaca kisah-kisah tersebut. Jadi anda bolehlah membuka ruangan tersebut, membuka blognya. Dan di sini akan saya bacakan. Sekiranya anda ada ura-ura ingin menjadi DJ Misteri Jam 12, anda boleh simak bagaimana bacaan saya. Ada saya terterakan kisah tersebut di sana. Dan kalau boleh, bacalah bersama ya. Dan di sini kiriman email ini datangnya daripada seorang pendengar. Assalamualaikum KC dan Zar. Waalaikumsalam. Saya seorang pegawai keselamatan dan sebagai pegawai keselamatan, ada beberapa pengalaman misteri yang telah pun saya lalui. Antara pengalaman-pengalaman itu, kisah yang akan saya ceritakan ini masih segar dalam ingatan saya. Dan kisah yang ingin saya ketengahkan terjadi lebih 11 tahun yang lalu, semasa saya baru saja berkecimpung dalam pekerjaan sebagai seorang pegawai keselamatan di sebuah perusahaan disingkatkan pada huruf LSS.
Perkara ini terjadi hanya sebulan selepas saya mulakan tugas di kondominium di kawasan Bishan. Dan waktu itu, saya baru berumur 21 tahun dan ditugaskan pada shift malam bersama 3 lagi pegawai yang lain. Kondominium ini terletak di daerah stesen MRT Bishan. Dan kalau anda dapat bayangkan, kondominium tersebut mempunyai 21 sudut catatan, dengan kata lain clocking points yang harus kita buat pada setiap malam. Dan cerita ini berlaku semasa saya sedang membuat rondaan sekitar pukul 2 pagi. Sudut pertama bermula di pondok pengawal. Saya mulakan tugasan saya di sana, dan semasa saya menuju ke sudut yang kedua dan ketiga, memanglah pada awalnya saya tak rasa apa-apa. Tapi sejurus untuk menuju ke sudut yang keempat, saya harus melalui di kawasan barbecue area yang gelap, yang mana lampunya di kawasan itu telah dimatikan tepat pada pukul jam 10 malam. Dan pada ketika itu, saya terasa seperti ada yang tak kena, kerana perasaan saya seperti ada orang yang sedang melihat dan memerhatikan setiap gerakan saya. Niat di hati macam tak nak patah balik, nak teruskan juga tugasan, tapi terfikir setiap sudut yang saya tak catat rondaan saya akan disaman $10. Jadi mahu tak mahu, saya pun teruskan menuju ke sudut yang keempat. Pada mulanya saya terasa seperti ada orang sedang mengikuti saya dari tepi. Dan apabila saya toleh, saya tak lihat apa-apa. Selepas melakukan catatan, tiba-tiba saya terasa angin kecil meniup dari sebelah kanan saya. Meremang bulu roma, tapi saya tak lihat apa-apa pun. Dengan pantas saya pun bergegas ke sudut yang seterusnya. Jarak sudut catatan ke-6 dan ke-7 jauhnya kurang-kurang 300 meter. Dan untuk pengetahuan para pendengar Misteri Jam 12, saya harus melalui 2 gelanggang tenis dan gelanggang golf yang kecil untuk sampai ke sudut ke-7 yang ditempatkan di kawasan kemah gazebo. Dan dalam perjalanan saya menyeberangi gelanggang tenis itu, tiba-tiba saya seperti terhidu bau yang kurang elok. Saya fikir ada binatang yang mati di kawasan tu. Lalu saya pun panggil je lah pengawal yang lain melalui alat walkie-talkie. Namun begitu, tak ada jawapan dari mereka. Dalam jarak saya sekitar 200 meter di kawasan kemah gazebo, saya terlihat seperti ada susuk tubuh seorang yang sedang duduk di sana. Dalam hati kecil saya tertanya, agak-agaknya ni salah satu dari penduduk kondominium tak, yang tengah ambil angin. Tapi takkan pukul 2 pagi dia ambil angin. Setibanya saya di gelanggang golf kecil, bau yang kurang elok yang telah pun awalnya saya katakan tadi semakin kuat, yang membuat saya hairan macam mana orang tu sanggup duduk kat sana, padahal saya sendiri tak boleh tahan bau yang teramat busuk tu. Semakin saya mendekati kemah gazebo tu, saya merenung tajam ke arah orang tersebut, susuk wajah orang tersebut. Dan apabila jarak saya di antara orang tu kurang lebih 20 meter, terkejut beruk saya. Astaghfirullahalazim. Orang yang sedang duduk itu berpakaian serba putih, dan Masya Allah, rambutnya panjang sehingga ke lantai menutupi mukanya. Dan itulah pertama kali saya melihat benda itu dari jarak yang begitu dekat. Lutut saya ni dah rasa longgar dah, jantung berdegup-degup dengan kuat. Dan hanya Tuhan saja yang tahu perasaan saya pada waktu itu. Pada kali kedua, saya cuba dengan sedaya upaya untuk memanggil pegawai di pondok, tapi sekali lagi tiada jawapan dari mereka. Yang membuat saya lebih seram sejuk ialah apabila membuat catatan di sudut seterusnya. Saya harus melintasi, melalui, bersebelahan, betul-betul sebelah dia. Hendak tak nak, mau tak mau, terpaksa cekalkan hati. Tak nak kena saman punya pasal, saya lalu juga
dan terus jalan tanpa memandang balik ke arah kakak cantik itu. Dan anda bayangkan, ketika saya berhadapan dengan susuk wajah tersebut, bau bangkai semakin dahsyat sehingga saya dah tak dapat tahan dah. Lepas saja buat catatan, tanpa berfikir panjang, saya terus cabut balik ke pondok pengawal tanpa menghabiskan sudut-sudut yang lain. Biarlah, apa orang nak cakap pun cakaplah. Dan sampai saja di pondok pengawal, saya memberitahu kepada penyelia saya yang saya tak dapat lanjutkan rutin catatan itu. Saya menceritakan. Yang peliknya, penyelia saya itu tak bertanya panjang, seperti sudah faham apa yang saya baru melalui. Dan selepas kejadian itu, 1 minggu saya tak dibenarkan pergi untuk membuat rutin catatan. 5 bulan saya bekerja di kondominium itu sebelum saya dipindahkan ke tempat yang baru. Dan untuk pengetahuan para pendengar Misteri Jam 12, kemah gazebo ini seperti pondok yang kecil yang terletak di hujung kawasan kondominium itu. Sekarang dah 11 tahun saya bekerja sebagai pengawal keselamatan, 6 tahun shift malam, 5 tahun shift pagi di perusahaan yang sama. Dan sekiranya anda pendengar Misteri Jam 12 ingin melihat bagaimana keadaan kondominium tersebut, telah pun dimuat naikkan gambar. Tak silap saya, 2 gambar telah dimuat naikkan di blog ini, Misteri Jam 12. Anda boleh lihat dan lihat sendiri bagaimana keadaan para pendengar kita yang telah pun mengirimkan kiriman email ini, bagaimana keadaan beliau bekerja di sana. Sampai ternampak susuk seorang kakak cantik yang sedang duduk di gelanggang tenis. Baiklah, di sini akan saya teruskan kisah yang keempat. Dan dalam pada saya mewawarkan kiriman kisah-kisah ini ke udara, harap maklum, telefon di sebelah kirinya asyik berdering je. Nak tak nak angkat ke tak nak angkat, itulah mungkin yang tertanya-tanya dalam minda saya pada ketika ini. Tapi tak apalah, untuk tenangkan fikiran akan saya bacakan kisah yang keempat ini. Hasil kiriman daripada Nati yang berasal dari Semenanjung, Malaysia. Dan sekali lagi, kiriman email ini adalah ditujukan khas pada Casey, dan akan saya bacakan intipatinya seperti mana yang beliau kendaki. Assalamualaikum Casey dan juga para pendengar Misteri Jam 12. Waalaikumsalam. Saya Nati, berasal dari Semenanjung, Malaysia, dan saya ingin berkongsi cerita tentang pasangan kembar saya yang terkena sampuk hampir setiap hari. Kami ini berasal dari Melaka dan sekarang belajar di Johor Bahru. Nama pasangan kembar saya ni Nani, bukan nama sebenar. Dan kejadian ini berlaku pada tahun lepas, apabila saya dan Nani telah pergi ke satu kem perkhemahan di Melaka. Dan bayangkan para pendengar Misteri Jam 12, keadaan kem tersebut anda bayangkan betul-betul terletak di tengah-tengah hutan lipur, di tengah-tengah hutan belantara. Jalan menuju masuk ke sana hanya satu saja. Jalan raya utama pun jauh dari tempat perkhemahan, berkilometer. Entah kenapalah saya ikut serta. Tak tahu pula tempat dia macam ni. Pada hari pertama perkhemahan saya, ada seorang teman yang kedua kami kenal. Namanya Nita, juga bukan nama sebenar, meminta kami berdua menemaninya merokok. Tapi oleh kerana terdapat larangan merokok di tempat perkhemahan, kami bertiga mencari tempatlah untuk si Nita ni berokok. Dan kami dapat cari satu tempat di sebatang pokok di belakang tandas tempat perkhemahan kami. Dan pokok itu dikelilingi hutan belantara, betul-betul bersebelahan dengan kemah kami. Dan sambil menunggu si Nita ni habis merokok, Nani pula buat perangai pergi panjat pokok tersebut secara suka-suka. Dan anda bayangkan pokok itu taklah begitu tinggi, senang untuk dipanjat, dan Nani duduk di salah satu dahannya sambil berborak-borak dengan kami. Saya ni tak terfikir pula nak larang si Nani itu duduk ke atas dahan. Pada fikiran saya mungkin beliau hanya ingin duduk di sana sahaja.
Dan apabila beliau sedang merokok, kami berborak-borak di antara kami bertiga. Selesai kami langsung pulang ke tempat kem. Semuanya aktiviti kem berjalan seperti biasa sehinggalah ke malam yang terakhir. Dan pada malam yang terakhir, saya pendekkan cerita kami. Peserta perkemahan mengadakan malam kebudayaan. Dan ini anda bayangkan merupakan showcase tarian-tarian asli Melayu yang diiringi pukulan muzik tradisional. Semua peserta dikenakan pakaian tradisional Melayu dan mempersembahkan tarian dan nyanyian dari pelbagai suku. Keadaan cuaca pada ketika itu sederhana. Tiada angin, cuma sedikit dingin kerana malam hari. Dan tiba giliran si Nani untuk membuat persembahan tarian Minang secara berkumpulan. Dan mungkin secara kebetulan, hujan turun dengan lebatnya ketika kumpulan Nani hendak membuat persembahan beliau di atas pentas. Dan tidak cukup dengan hujan yang turun dengan lebat, angin pula bertiup dengan kencang, sehingga kain-kain yang dibuat perhiasan pentas berterbangan. Namun begitu, Nani teruskan saja persembahan beliau. Dan tiba-tiba, dalam keadaan Nani melakukan tarian, dia mengilai dengan kuatnya sambil menari. Casey, Nani dah kena sampuk. Tangannya dibingkuk-bingkukkan dalam keadaan yang tidak semula jadi. Kami semua para peserta tercegat, terperanjat dengan apa yang telah dilakukan beliau. Habis, semua peserta berlari masuk ke dalam surau berdekatan dalam keadaan bertempiaran, tinggalkan Nani di atas pentas kesorangan. Dan dalam surau itu, semua peserta dalam keadaan takut. Saya membayangkan Nani kesorangan di atas pentas, kesian pula. Tapi saya rasa takut nak selamatkan beliau. Dan dalam surau itu bukan saja peserta, penganjurnya sekali ada di dalam, Casey. Keadaan kecoh. Semuanya di dalam ruangan musolah berkumat kamit, membacakan ayat-ayat suci Al-Quran yang mereka hafal untuk menenangkan keadaan. Tiba-tiba kan, Casey, Nita, rakan kami yang merokok pada awalnya, yang kebetulan berada di sebelah saya dalam surau itu, tiba-tiba berdiri. Dan beliau juga mengilai, Casey, meremang bulu roma saya. Sebab bukan saja Nita yang kena sampuk, tapi perlahan-lahan, satu demi satu para peserta yang berada di dalam lingkungan surau tersebut pun mula mengilai, seolah-olah histeria beramai-ramai. Jadi bukan Nita saja yang kena sampuk, tapi berpuluh, Casey, lelaki pun ada. Mereka yang dalam keadaan sampuk dilihat menari-nari di lantai surau, sambil dilihat oleh puluhan peserta lain yang dalam keadaan ketakutan, termasuklah saya. Dan apa yang dapat saya ingat pada ketika itu, beberapa penduduk kampung yang tinggal berdekatan turun untuk meredakan keadaan. Saya langsung pergi keluar mencari Nani, dan ternampak ada beberapa tenaga penganjur cuba mengubati Nani. Peserta yang tersampuk dibawa ke dalam surau, dan kami peserta yang tidak kena sampuk membaca Yasin beramai-ramai. Sedang kami dan juga beberapa penduduk membaca Yasin, Nani bangun dan menjerit dengan sekuat hatinya, "Panas! Panas! Panas!" Seorang penduduk yang ada di sana ketika itu mula mengubati Nani dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Ya Allah, Casey, tiba-tiba muka Nani jadi buruklah sangat. Saya terperanjat melihat rupanya. Kata penduduk tersebut, penunggu pokok telah marah atas tindakan Nani memanjat pokok itu. Dan selepas beberapa jam barulah keadaan kembali pulih. Satu demi satu para peserta dikembalikan dalam keadaan yang pulih. Dan pada keesokan harinya, pihak penganjur tidak memberitahu apa-apa kepada kami. Kami pun senyap saja, tak berani membuka mulut untuk menceritakan kembali apa yang telah berlaku kepada kami semua di perkemahan itu. Dan sampai kini, badan Nani itu, Casey, masih lebam-lebam dan beliau sentiasa dalam keadaan kurus. Dan itulah pengalaman saya, Casey. Terima kasih kerana sudi mewawarkan
di Misteri Jam 12. Dan saya akan mengambil kesempatan ini untuk mengambil satu panggilan daripada anda pendengar Ria 897 FM 669-11897 untuk memberikan kiriman kisah seram anda di sini. Akan saya tunggu. Sekali lagi 669-11897 untuk memberikan kisah-kisah yang seram ke udara di sini. Dan harap-harap sekiranya anda dapat menembusi ruangan ataupun bilik siaran ini. Janganlah mensia-siakan peluang anda untuk memberikan kisah anda. Hello? 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 Halo, Assalamualaikum Zah. Waalaikumsalam, siapa di sana? Ini Firdaus Zah. Ya, silakan Firdaus dengan kisah seram anda. Ini kirakan masa rumah saya ni 3 tingkat lah kan. Masa tu kat Johor Bahru lah kira kan. Jadi masa tu kirakan saya balik pun balik malam masa tu. Ya. Balik malam sekali. Naik tingkat 2 lah kirakan dah balik rumah. Assalamualaikum, masuk dalam sekali. Bila tengok tu, nenek saya ada ni cakap kan. Dia paling menghadap ke dinding kan. Saya tengok San ni datang malam-malam pula buta ni. Cakap tak kisah, tidur. Besok pagi tidur. Terus sekali dah pada paginya datang. Dah apa cakap dengan mak kan. Cakap mak mana nenek ni. Cakap dah pagi nak ajak sarapan sekalian. Cakap kau biar betul mana nenek kau ada ni. Nenek kau mana nenek kau kat kampung. Cakap kau terkejut ni. Cakap mana malam tu siapa yang tidur kat situ. Sedangkan ada kain batik kat situ. Seram gila lah. Baiklah Firdaus, nak tanya yang kain batik tu merupakan kain batik siapa? Kain batik macam kain batik apa tu. Kain batik lepas untuk apa selipung mayatnya. Tapi memang dalam rumah anda ada kain batik tu ataupun tiba-tiba ada? Apa kain batik tak ada. Sekarang tanya mak mana kain batik yang apa pagi tu cakap mak mana ada kain batik tau dekat atas katil tu. Mana kain batik tu mak cakap kau biar betul ni mana ada. Cakap ada mak ada cakap kata biasa cari tak ada. Yang pelik cakap rumah ini keras sikit kan. Oi, seram. Dan ini adalah pengalaman pertama anda melalui pengalaman serupa itu ataupun pernah anda? Dah banyak kali mak saya pun pernah cakap kata pernah nampak orang sembahyang kata kau yang terpanggil kata dia panggil adik Pak Is mana Pak Is kata cakap kat atas kata bila tu bawah tengok Pak Is kat bawah cakap mak betul mana tadi kat atas sekali kau buat apa tadi kat atas sikit mana ada mak tak ada cakap rumah saya bergerak sikit kan. Dan mungkin untuk pengetahuan pendengar Misteri Jam 12 ini, nenek anda ni sebenarnya tinggal di mana? Dekat dengan rumah anda ataupun jauh? Di Johor Bahru lah, di apa Taman yang tak perlu. Okey, terima kasih Firdaus kerana sudi memberikan kisah seram anda di sini. Baiklah, sekiranya anda juga ingin mewawarkan cerita seram anda 669-11897 untuk menembusi bilik siaran ini. Dan sekali lagi jangan mensia-siakan peluang anda untuk memberikan kiriman kisah seram di sini. Kalau dah dapat tembus tu, langsung saja berikan kiriman seram ya. Janganlah orang kata seperti minggu yang lepas. Kalau nak tahu dengar rakaman je lah. Saya tak akan cakap apa-apa kat sini. Tengah bertugas kan. Sekali lagi 669-11897. Hello. Dah letak pula. Hello. Hai, stres benar ni duduk kat sini. Kalau tak angkat, takkan dengar suara saya je. Nak dengar juga kisah seram anda. Dah dapat lepas, perangailah pula. Baiklah, kita akan berehat sementara waktu sambil saya menyimak kembali kiriman email yang ada kat sini. Akan saya wawarkan kisah yang kelima yang ada saya kat sini. Hello. Hello. Hello, Casey bukan Casey di sini. Zar bertugas. Ya. Sekejap saya call suara sekejap. Okey, saya nama saya Jai daripada Johor Bahru. Silakan Jai. Saya nak kongsi kisah sikit lah mengenai tempat saya lah Rumah saya yang berada di agak jauh sikit pendalaman di sebuah taman lah, kawasan Pulau Indah. Jadi ni saya seorang mekanik part time. Jadi saya kerap repair motor ni over midnight. Especially Vespa lah. Kalau kita orang nak convoy, banyak motor akan masuk.
Jadi satu hari ni, selepas anak saya, wife saya semua tidur, saya buka motor lah, overhaul motor lah. And then saya dengar suara macam ibarat apa ni, bunyi macam puak gitu. Puak daripada halus makin dekat. Bila sekali saya pun toleh belakang saya, subhanallah, gula-gula yang orang kata masih dengan bertanah merah lagi. Itu saya, alamak dah macam tu. Jadi saya masuk, saya terus lah tinggal apa panas semua dah bersepah kat depan tu. So saya terus masuk dalam nak basuh tangan ni. Saya ingat wife saya keluar, ada orang beri sabun pada saya. Saya toleh, bila saya masuk bilik, saya tengok wife saya punya nyenyak kat dalam rumah. Alamak sejak daripada itu saya dah ni dah settle sampai lah hari ni. Saya tak ada buat motor lagi dah. Jai, saya nak tanya sikit. Bila anda toleh ke belakang dan melihat ada pocong kat belakang tu, berapakah jarak anda dan juga makhluk tersebut? Lebih kurang dalam 2 depa. Oi, dahsyat. Memang belakang saya betul. Belakang sangat. Dan mungkin dapat berikan sedikit deskripsi bagaimana keadaan pocong tersebut. Saya ni kurius juga nak tahu juga bagaimana keadaan anda dan juga bagaimana keadaan makhluk yang anda telah lihat. Dia macam kalau kita nampak cermin yang macam cermin kita kan tembus ke depan. Okey, dia objek dia putih macam gitu, tapi dia look sinar tau. Dia look sinar. Kita boleh nampak lah dia punya foto-foto dia, apa benda semua. Memang boleh nampak terus dengan jelas. Baiklah, terima kasih Jai kerana sudi memberikan kiriman kisah seram anda ke udara di Ria 897 FM. Dan sekali lagi kita akan berehat buat sementara waktu sambil saya menyimak kisah-kisah yang saya ada di sini, termasuklah kisah pendek dan juga kisah-kisah menerusi SMS yang telah pun anda kirimkan. Di sini akan saya bacakan beberapa kiriman yang telah pun anda berikan kepada saya. Jadi teruskan bersama saya Zari Ismail di Misteri Jam 12. Jangan ke mana-mana selepas ini. Selamat kembali para pendengar Misteri Jam 12 bersama saya Zari Ismail di sini. Mengendalikan ruangan ini buat hari ini sahaja. Dan di sini saya akan bacakan kisah seterusnya. Dan kisah ini hasil kiriman email daripada seorang pendengar yang bernama Nur, bukan nama sebenar. Assalamualaikum KC dan para pendengar Misteri Jam 12. Waalaikumsalam. Nama saya Nur dan saya ingin bercerita pengalaman saya yang berlaku 1,5 tahun yang lalu. Saya ni ada pendamping sejak bayi lagi. Bagi mereka yang mungkin tak tahu apa tu pendamping, saya ni boleh mendengar, merasa dan melihat benda-benda yang halus sejak umur saya kecil lagi. Dan saya bekerja di sebuah restoran makanan segera yang buka 24 jam. Dahulu saya sering bertugas graveyard shift, iaitu bertugas dari malam sehinggalah ke pagi. Tapi ada juga dalam 5 ataupun 6 pekerja yang lain, termasuk rider, yang kadang-kadang menemani saya dalam ruangan restoran makanan tersebut. Kisahnya berlaku ketika saya dan satu kawan Melayu lelaki, ini namanya Amir, bukan nama sebenar, yang bertugas pada malam itu. Pukul 1 pagi kami di Kendaki mengambil stok. Masa tu ramai juga pelanggan masuk. Dan inilah masanya, antara masanya, saya dan pekerja lelaki itu merasakan ada sesuatu yang tak kena. Dan anda bayangkan pada malam itu pukul 1 pagi, dalam keadaan yang restoran tu ada juga pelanggan, tapi saya dan pekerja lelaki ini rasakan seolah-olah sesuatu yang tak kena. Kami berdua bertugas di front line menyediakan makanan untuk pelanggan. Dan sedang kami menyediakan makanan, anda bayangkan pukul 1 pagi, saya terhidu sesuatu yang amat wangi sekali. Langsung saya perhatikan pekerja yang lain, dan mereka lakukan tugas seperti biasa. Saya toleh ke arah Amir dan tanyalah kalau dia ada bau sesuatu tak. Amir, kau ada bau tak? Macam bunga ke bau minyak atar ni? Kau pun bau juga. Tapi aku bau lain tau.
Aku bau macam bangkai ya. Pada ketika itu, saya sedang menunggu makanan siap daripada dapur dan keluarlah dari dapur. Langsung saya perhatikan setiap muka pelanggan. Saya ni boleh memisahkan di antara mana orang ataupun manusia dan yang mana bukan manusia hanya dengan melihat muka, leher, terutama sekali mata. Dan tidak ada apa-apa kemusykilan berlaku. Semuanya saya lihat pelanggan seperti biasa saja. Dan selepas itu saya teruskan masuk ke dalam ruangan store untuk top up barangan-barangan yang kurang di luar. Di storeroom ni ada freezer besar, dan dalam freezer ni ada barang-barang lain yang disimpan oleh pengurus gerai. Dan untuk ke storeroom, saya harus jalan masuk dapur. Sebelum belok kiri, saya boleh nampak pintu belakang dapur yang jarang sekali digunakan kecuali untuk membuang beg sampah. Dan kalau saya lalu di pintu itu, jalan di belakang sedikit, disitulah adalah kru, bilik kru. Saya jalan langsung dari dapur, belok kiri, terpandang ke atas freezer. Dan alangkah terperanjatnya apabila saya menampak belakang freezer tu ada seolah-olah lembaga hitam yang terselit di sebelah belakang. Dan oleh kerana saya ni memang dah biasa melihat benda-benda aneh dengan mata kasar sejak kecil lagi, meremang juga bulu rumah saya. Saya ambil paper cup dan keluar seperti biasa untuk mengembalikan stok yang telah pun saya ambil. Saya terpandang ke bawah pintu yang telah pun awalnya saya katakan tadi, dan terlihat seperti ada dua kaki di belakang pintu belakang dapur tersebut. Saya cuba untuk tak berfikir apa-apa. Langsung masuk kembali ke dalam dapur. Saya terserempak pula dengan satu anti ni yang juga bertugas pada masa itu. Tapi saya nampak anti itu bawa dua beg hitam besar, kiri dan kanan. Dan saya pun tak fikir apa-apalah. Saya bertanya kepada anti itu, "Anti, where are you going?" Anti pula menjawab, "I'm going home already." "But auntie, you go home now? You just come only what?" "Yeah, I'm going home." Saya menatap wajah auntie itu dan mukanya lain macam saja. Saya cuba tak fikir apa-apa, langsung pulang ke front counter. Dan alangkah terperanjatnya saya, Casey, bila melihat auntie yang sama telah pun berada di kaunter tengah melakukan tugas beliau. Saya terperanjat dan saya langsung pergi ke auntie tersebut dan berbisik padanya, "Auntie, how you travel so fast you come here? Tadi saya nampak lu kat dalam dapur apa?" Auntie itu terus naik seram sejuk. Dia melihat ke arah saya dalam keadaan yang takut. "You sure not? I just come leh." Dan itulah saja pengalaman saya untuk cerita ini. Dan ada pengalaman lain yang mungkin Casey atau pendengar Misteri Jam 12 ingin dengar dari saya, dan saya akan hantarkan melalui email secepat mungkin. Dan terima kasih sekali lagi kerana sudi membacakan kiriman seram saya di Misteri Jam 12. Malah 669-11897 untuk anda memberikan kiriman berbentuk kisah seram anda ke udara. Dan akan saya menemani anda di sini untuk sama-sama kita dengarkan apakah kisah yang bakal anda kongsi bersama kami semua di sini. Hello? 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 Siapa di sana? Nak tengok hantu tak? Tak apalah, saya tak nak tengok. Siapa di sana tu? Aku dengar. Hai, Kak, saya takut hanya pada yang satu. Dah berapa kali saya asyik bertugas, kakak asyik call je. Kalau ada... Nak tengok hantu tak? Tak apalah, Kak. Terima kasih,
Baiklah, para pendengar Misteri Jam 12, sekali lagi sekiranya anda ada kisah-kisah seram sahaja, saya ulangi sekali lagi, kisah-kisah seram sahaja yang anda ingin wawarkan, menerusi bilik siaran ini Ria 897 FM bersama saya Zari Ismail. Akan saya sahut panggilan anda. Hello? Hello? Halo. Siapa di sana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan baik, Zan. Baik, Alhamdulillah. Siapa di sana, Kak? Madepon. Madepon. Jangan. Lega sikit dengar. Kan? Jangan takut. Teruk pada yang satu. Ya, betul. Saya ni kadang-kadang saya lafazkan je, kan? Saya lafazkan memang saya takut pada yang satu lah. Tapi kadang-kadang dalam keadaan saya kat sini ni, yalah. Memang kakak faham. Ya. Ini kakak nak bercerita lah. Silakan. Kakak tak nak bilang tempatnya mana lah. Kakak jaga kondo lah malam 2 orang. Tapi pada satu hari tu kakak off lah. Jadi yang ganti relief. Tapi kakak tak tahu apa ceritanya lah. Tapi bila kakak balik bertugas, diorang bercerita lah. Ya. Jadi kakak cakap, biasalah. Jadi bila satu hari tu dah lepas 3 minggu kejadian tu, terjadi lagi tau. Tapi ini kali kakak yang kena. Kakak yang kena. Partner kakak memang ada lah kat dalam guard post tu lah kan. Kita berdua. Jadi ada satu makcik datang depan gate lah. Tapi kakak tak dengar dia beri salam. Cuma dongak kan. Kakak tengok ada makcik kat depan gate. Jadi kakak ni keluar kakak tanya, makcik nak ke mana? Kali dia menjawab. Dia cakap, dia jawab, dia kata boleh tumpang lalu sini tak? Ya. Jadi kakak dalam hati berkata tau, dah pukul 3 pagi kan. Kali dia nak lalu tumpang lalu. Jadi partner kakak panggil kakak lah. Kakak masuk balik. Dia kata, Kak, jangan kasih masuk. Kali kakak cakap dengan partner lah. Kakak cakap, tak boleh. Kalau tak kasih masuk lagi parah. Pasal kakak dah dapat rasa bukan manusia. Jadi tapi orang pakaian baju kurung berselendang. Jadi akak pun buka lagi. Dia masuk sama di jalan tu, Zan. Ya. Sama di jalan agak-agak dalam belum sampai 30 meter lah. Zan, dia berubah, Zan. Depan mata kita. Dia berubah menjadi apa tu, Kak? Sama di jalan tu, baju kurung dia dah tak jadi baju kurung. Alih-alih rambut yang pakai tudung tu, alih-alih memanjang sampai ke tanah. Jadi akak ni tengok, kita 2 orang ni dengan partner tengok. Yang partner tu dah menggigil. Jadi kakak cakap, kalau kau tak mau tengok, kau jangan tengok, pusing. Ya. Jadi dia pun, dia kata kakak tak boleh tahan. Kali kakak tolak dia lah. Masuk kakak, muka dia tu kakak tolak ke tepi lah. Jangan pandang kan. Jadi berubah, Zan. Dia berubah, dia jalan terus, dia terbang, Zan. Kakak suruh mengucap terus, Astaghfirullahaladzim. Kakak cakap cubaan. Kawan kakak 1 minggu demam. Tapi orang kata memanglah, Zan, kita kerja security ni memang cobaannya. Banyak cobaannya. Itulah. Tapi kalau kerja siang lain, kerja malam, ini yang kita nak ngadap. Ini yang nak ngadap. Tapi kata orang, semua kuasa Allah. Ya. Tawakal. Ingat, cari rezeki, jalan terus. Itu ajalah, Zan. Kak cerita. Baiklah, terima kasih, Kak. Sama. Dan begitulah dia kisah pengalaman seram seorang pegawai keselamatan. Dan tentu sekali ada di antara anda yang juga pernah melalui perkara yang sama ketika menjalani tugas selaku pegawai ataupun shift graveyard orang kata tu. Pernah anda menampak perkara-perkara yang telah pun dijelaskan oleh pendengar kita awal tadi. Dan sekiranya anda ingin berkongsi, anda boleh melakukan tersebut melalui kiriman SMS
dan hantarkan ke kod KLUB jarak nama anda, jarak kisah anda, dan hantarkan ke 72346. Dan buat masa ni berikan saya waktu untuk mungkin minum air dan basahkan tekap. Maklumlah tekak saya ni tengah kering lah semacam. Akan saya kembali selepas ini, jangan ke mana-mana. Baiklah para pendengar Misteri Jam 12 sekalian, masih lagi bersama saya Zari Ismail di Ria 897 FM, dan akan saya kini bacakan satu lagi kiriman berbentuk email. Dan email ini datangnya daripada seorang pendengar yang bernama Yika. Dan sekali lagi kiriman email ini asalnya bertujuan untuk disampaikan kepada Casey. Akan saya bacakan intipatinya seperti mana yang Yika inginkan. Assalamualaikum Casey dan juga para pendengar Misteri Jam 12. Waalaikumsalam. Nama saya Yika dan kisah yang akan saya sampaikan berlaku 11 tahun yang lalu masih segar lagi dalam ingatan saya. Bayangkanlah Casey, masa tu saya masih lagi seorang budak kecil. Dan selalunya kalau budak kecil nampak sesuatu yang aneh, beliau tidak akan berkata bohong. Kisah ini berlaku pada tahun 2001, selepas arwah nenek meninggal beberapa tahun sebelumnya. Dan pada ketika itu, umur saya baru 10 tahun Casey. Dan antara aktiviti kegemaran saya ialah menonton televisyen, cerita wrestling sampai sanggup berjaga sampai ke pukul 2 pagi, hanya semata-mata untuk menonton rancangan itu. Saya masih ingat lagi hari kejadian tersebut berlaku pada hari Sabtu pada jam 2 pagi. Pada ketika itu saya berada di tingkat atas. Saya tinggal di rumah semi-detached. Saya berada di tingkat atas kerana sedang kusyuk online. Selepas semua sudah tidur, ibu bapa sudah pun tidur, adik-beradik pun sudah tidur, saya turunlah ke bawah kerana pada asalnya ingin ke tandas sementara menunggu Sport City Channel memulakan WWE. Itulah kerja saya. Menunggu sehingga ibu bapa tidur baru langsung ke bawah kerana ibu bapa ni tak izinkan saya tengok cerita tu. Lagi-lagilah kalau malam persekolahan. Jadi saya turun ke bawah ingin ke tandas sementara tunggu rancangan bermula. Dan biasalah ibu bapa tak tahu. Saya senyap-senyap turun ke bawah. Dan selepas menunaikan hajat saya matikan lampu bilik air. Selepas mematikan lampu bilik air itu Casey, tiba-tiba saya dapat rasakan ada satu tarikan yang seolah-olah menyuruh saya melihat di belakang. Ia bukan bersifat bisikan, seperti self-conscious, menyuruh saya melihat ke belakang dengan perlahan-lahan. Dan saya terus melakukan keadaan sedemikian. Perlahan-lahan, walaupun saya rasa tak sedap hati, saya perlahan-lahan toleh sepenuh 180 darjah. Dan ketika saya melakukan perkara tersebut, ya Allah Casey, jantung saya ni macam nak tercabut. Ketika saya menoleh ke arah belakang, saya berdiri seperti anak patung, tak bergerak langsung kerana saya nampak dengan mata kasar saya sendiri arwah nenek saya berdiri di dalam tandas tanpa muka Casey. Saya tahu makhluk di depan saya tu arwah nenek kerana orang yang terakhir meninggal dalam keluarga saya adalah beliau, walaupun beberapa tahun yang lalu. Bentuk badannya, cara beliau duduk, cara beliau rukuk seakan-akan yang sama. Kenapa saya katakan rukuk? Kerana nenek pada ketika itu bukan saja sedang berdiri, beliau seolah-olah melakukan sesuatu, sedang rukuk, sedang duduk dengan perlahan-lahan. Saya pun tak pasti, seperti seolah-olah tarian aneh yang dilakukan makhluk tersebut. Meremang bulu roma saya. Ini satu kelakuan yang tak biasa saya melihat di atas seorang manusia. Dan makhluk itu sekali lagi sedang merokok menghadap pintu tanda saya. Dan agaknya ia perasan, lalu terus pandang ke arah saya dan merenung dengan matanya yang tajam.
Dan anda bayangkan pada ketika itu saya berumur baru 10 tahun, Casey. Dahlah begitu. Takutlah sangat melihat makhluk tersebut dalam keadaan rukuk memandang ke arah saya. Dan makhluk ini sama, seakan-akan sama seperti arwah nenek yang telah pun meninggalkan kami beberapa tahun yang lalu. Langsung apabila ia memandang ke arah saya terjerit dan ia terus terbang ke arah store. Tahu-tahu sajalah, Casey, saya tak berani nak masuk bilik saya dan tidur. Saya tercegat kat sana dan perlahan-lahan merangkak ke arah ruang tamu. Dan di sanalah, di atas sofalah saya bermalam. Pada keesokan harinya, Casey, ayah saya mendapati saya baring di ruang tamu. Dia kejutkan saya. Bangun ni, apa pasal tidur kat sini? Terus saya memberitahu dia segala apa yang saya ternampak tepat pada pukul 2 pagi. Ayah seakan-akan tak percaya, Casey, dan katakan itu hanyalah hayalan. Tapi saya tahu bahawa dia rasakan yang saya tak berbohong, kerana saya menangis terisak-isak. Dan sehingga pada hari ini, Casey, saya masih lagi trauma dengan Sabtu pagi, hari Jumaat tepat pada pukul 2 pagi. Tingkap dan juga dapur pada ketika itu saya tutup pada setiap hari Jumaat. Saya pastikan saya akan ke tandas sebelum pukul 2 pagi. Walaupun bakal mencecah 21 tahun pada bulan April ini, selama-lamanya kejadian ini menghantui diri saya. Terima kasih kerana sudi berkongsi kisah saya di sini. Dan daripada saya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah para pendengar Misteri Jam 12 sekalian, apakah yang sebenarnya telah dilihat oleh pendengar kita awal tadi, yang melihat kelibat seolah-olah susuk wajah seorang nenek yang telah pun arwah beberapa tahun yang lalu, tapi berada di dalam tandas dalam keadaan rukuk? Apakah sebenarnya yang sedang dibuat oleh makhluk halus tersebut, dan mengapakah ia datang mengganggu pendengar kita? Dan tentulah ini adalah misteri yang bakal tidak terjawab, yang telah pun saya utarakan di Misteri Jam 12 pada malam ini. Malah kita akan mengambil satu lagi panggilan terakhir. Masih lagi ada masa. Sekiranya anda ingin berkongsi pengalaman kisah seram anda, 669-11897. Saya tunggu di hujung talian untuk anda berkongsi kisah bersama kami semua di sini. Hello? Hello. Halo, Casey, selamat malam. Waalaikumsalam. Siapa tu? Saya Baharudin. Maaf Cik Bahar, saya bukan Casey. Hari ni Casey cuti. Saya DJ Zai Ismail bertugas. Oh, DJ Zai. Maaf. Saya baru tune in lah kat radio. Saya dapat dekat tu. Silakan kisah seram anda. Saya ada nak ceritakan. Dulu saya agak-agak dalam 13 tahun dulu, saya tinggal di Yishun. Yishun tak cakap berapa lah kan. Tapi dulu depan dia tanah lapang. Sekarang ada factory lah dan lain. Jadi masa muda, zaman-zaman muda tu kita kerap kali lah duduk bawah blok sampai larut malam kan. Jadi tapi dekat rumah saya tu memang ada benda tu lah. Kita dah banyak kali nampak lah kan. Macam kakak dia selalu duduk dekat tu tapi tak kacau lah. Dan setiap kali kalau kita nampak, kawan-kawan saya selalu 2-3 orang kita jalan sama, kita nampak, kita buat bodoh, kita jalan je lah kan. Tapi yang kisah saya nak ceritakan ni, saya kena sendiri je. Sebut lah. Jadi ni saya kan dah agak-agak dalam pukul 2 pagi tu. Jadi saya hari tu saya balik seorang lah. Jadi saya tengah jalan tu, dia ada macam walkway tu kan. Bahasa Melayu macam walkway, lepas tu kita kena naik tangga lah. Saya tengok sebenarnya tak ada apa-apa, okey lah kan. Jadi bila saya nak naik, sebenarnya saya tinggal tingkat 2, saya naik tangga rumah saya tu. Saya dah naik tangga yang pertama tu. Kali kat sebelah atas tu saya nampak dia dekat berdiri. Anda tak nampak apa tu? Kakak tu lah. Kali ni dia betul-betul dekat tangga tu lah. Saya tak nampak wajah muka dia. Dengan cerita ni tu bulu rumah naik kembali saya tak nampak wajah dia lah at first kan. Pasal kan belakang dia tu ada bulan lah. Jadi muka dia tak nampak kan.
Jadi bila saya nampak tu, alamak macam mana, dah tak boleh pergi mana lagi, terpaksa lintas je kan. Jadi saya cuba baca-baca apa yang saya tahu kan. Saya cuba baca Ayatul Kursi, tapi saya rasa semua orang faham kan, dengan gini kena gini kan, mesti komentar kan, mesti huru-hara lah semua segalanya yang saya baca kan. So tapi saya cuba juga, saya cuba baca, tak betul-betul dalam dekat sebelah dia tu, tiba-tiba dia dongak kepala dia. Dia dongak, lalu dia mengilai lah. Saya pun terperanjat lah, saya dah perlu sejuk lah, dah kena gitu kan. Kali yang saya tak boleh tahan lah, betul-betul tak boleh tahan kan. Dia macam berbual dengan saya kan, dia cakap, kau baca salah. Terus saya pun apa. Cik Baharudin, saya nak tanya, benda tu berbual dengan anda ya? Saya. Dahsyat. Bukan saja penampakan yang anda langsungkan, anda boleh mendengar, tapi anda jawab tak dengan apa yang beliau katakan? Tak ada lah bang. Saya lari terus sampai kat gate tu kan, dah huru-hara, dah nak buka mangga dia, dan saya dah tak tahu apa lagi nak fikir lah. Tu betulnya saya tak sangka lah dia boleh jawab balik lah. Saya ingatkan saya dah baca-baca tu kan, dia hilang ke apa. Tak, ni dia jawab balik, dia ketawakan saya bang. Baiklah, saya mendengar cerita anda tu, mungkin ada pengalaman anda tu ada kena mengenai dengan pengalaman saya sendiri, tapi saya belum ceritakan pengalaman saya lah. Tapi saya sanjung keberanian anda tu sebenarnya. Wah. Bukan berani tak boleh fikir lagi, betul pun nak buat lagi ya. Itu saja, terima kasih ya. Okey, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Encik Bah kerana sudi mewawarkan cerita anda awal tadi. Telah pun saya katakan, saya juga pernah melalui satu pengalaman yang serupa, yang mana telah pun yalah, orang kata ada orang spell check kita ya. Sedang tengah baca-baca, adalah suara mengatakan, salah baca tu. Mana bulu roma tak meremang ketika mendengar suara sedemikian menyapa, bertegur, anda tidak baca ayat suci dengan betul. Dan begitulah dia kisah daripada Cik Baharudin yang telah melangsungkan penampakan beliau itu. Tengah balik lah pula tu. Dan sebenarnya saya sanjung dengan mereka-mereka yang walaupun nampak masih lagi ada kekuatan dan semangat untuk memberikan cerita anda, berkongsi cerita di ruangan misteri jam 12 ini. Dan sekali lagi pada anda yang telah pun memberikan kiriman berbentuk email maupun kiriman berbentuk SMS, ribuan terima kasih kepada anda kerana tanpa anda tak menjaya lah MJ12 pada kali ini. Dan untuk pengetahuan anda sekalian, sekiranya anda tertanya pada awal tadi kat mana di JKC ini, sebenarnya beliau bukan sakit lah. Tapi sebenarnya beliau mengambil cuti selama seminggu ya. Ya betul, sekiranya anda pergi ke laman Facebook beliau dan melihat status update-nya yang terbaru, beliau mengambil cuti selama seminggu untuk menyiapkan projek filem pendek tentang Pulau Ubin, tak silap saya. Anda boleh lihat, lungsuri laman beliau dan anda akan dapat lihat penjelasan beliau di sana. Dan oleh kerana beliau bercuti selama seminggu, ini tidak bermakna saya akan bertugas di sini sampai seminggu juga, kerana saya juga kerja pagi seperti mana yang pendengar Ria 897 FM ada di antara anda kerja pagi lah. Saya pun ada di sini. Dan tengoklah macam mana keadaan saya. Kalau boleh terangkat, saya ambil. Kalau tak, saya tak lah. Terima kasih sekali lagi pada yang sudi mendengar pada malam ini Misteri Jam 12 bersama saya Zari Ismail. Sehingga kita berjumpa lagi, sudah pun ke pukul 2 ni. Selamat malam dan berhati-hati ketika anda ingin pulang daripada tempat kerja. Dan kepada mereka yang mungkin bekerja pada keesokan harinya, selamat bekerja dan selamat malam.